Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan apresiasi kepada pimpinan majlis, barisan panel hakim yang tetap berdiri di atas neraca keadilan, seterusnya generasi pendukung wacana wawasan negara. Memetik kata-kata Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, apabila kita hendak melihat wajah negara pada masa hadapan, lihatlah generasi mudanya pada hari ini. Sekiranya golongan muda pada hari ini adalah daripada kalangan berakhlak, tentunya sesebuah negara akan datang adalah sebuah negara yang aman makmur. Tetapi jika keadaan adalah sebaliknya, maka bersedialah untuk berhadapan dengan kemungkinan buruk yang akan berlaku. Sidang saksi yang dihormati, belia berwawasan aspirasi negara, begitu indahnya mauduk pidato yang bahkan menitip di bibir saya. Sebelum menjemakan butir-butir bicara bermadah, mohon izin untuk melakukan dua bentuk pendefinisian dari aspek hurufiah maupun secara generalisasi. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, belia merujuk kepada golongan muda secara keseluruhannya, baik lelaki maupun perempuan. Sementara itu, berwawasan bermaksud mempunyai pandangan jauh tentang kemajuan atau perkembangan masa depan. Aspirasi merupakan satu bentuk keinginan untuk mencapai sesuatu, dan negara merujuk kepada suatu masyarakat yang menduduki suatu kawasan yang diperintah oleh sesebuah kerajaan. Secara holistiknya, golongan belia merupakan generasi masa kini dan bakal pemimpin yang akan menentukan kelangsungan negara dan bangsa pada masa hadapan serta memainkan peranan secara proaktif dan berterusan bagi menyambung usaha pembangunan negara. Sidang saksi yang bervisi. Indikator saya yang pertama, di bawah lembayung kata belia harapan negara. Umum mengetahui bahawa belia di Malaysia dikategorikan sebagai seseorang yang berada dalam lingkungan umur 15 tahun hingga 30 tahun, di mana mereka juga merupakan harapan negara di masa hadapan. Sama-samalah kita menyantuni ucapan Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, yang mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, nescaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, nescaya akan kugoncangkan dunia." Melalui ucapan ini, kita dapat menyedari betapa pentingnya peranan dan impak yang mampu belia terajui dalam sesebuah negara. Jelaslah di sini bahawa betapa pentingnya peranan belia itu dalam sesebuah negara, bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Sidang saksi yang penuh santun, belia pemakin transformasi negara, menjadi indikator saya yang kedua. Hadirin, persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat kita adalah sejauh mana kesediaan generasi pelapis ini menerima pemimpin sedia ada dalam memastikan kejayaan negara terjaga. Pada tahun 2013, sekumpulan beli dengan kerjasama pelbagai agensi memberanikan diri menubuhkan sebuah gerakan melalui platform Kemuncak Kepimpinan dan Aspirasi Kebangsaan NALS. Edisi 2018 menyaksikan NALS telah berjaya mencatatkan Malaysia Book of Records bagi jumlah pembentang teramai dalam sebuah persidangan belia. NALS saban tahun menjadi medan anak muda dari seluruh negara membuktikan keupayaan dan kebolehan mereka untuk sama-sama memajukan negara. Saya yakin keterlibatan anak muda sebagai pembangkit transformasi negara, baik dalam apa jua bidang serta sinar harapan negara, akan kekal cerah selagi golongan ini diberi kepercayaan dan disuburkan dengan budaya kepimpinan. Sidang saksi yang dikasihi, belia cerminan masa depan negara menjadi kata kunci saya yang ketiga. Hadirin, apa yang dapat kita lihat dalam suasana semasa dalam arus kemodenan dan kemajuan ini? Golongan belia menghadapi cabaran yang sangat hebat. Golongan ini bukan sahaja terdedah kepada perkara-perkara yang tidak sihat seperti budaya hedonisme, iaitu suka berhirbu dengan keterlaluan dan melalaikan. Apakah punca permasalahan ini berlaku?
Menurut Tan Sri Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Al-Atas, permasalahan golongan ini berpunca daripada kekeliruan mereka terhadap faham ilmu dan kehilangan adab dalam masyarakat. Mari kita imbas kembali semasa zaman perkembangan Islam di Mekah sehingga berkembang ke Madinah, di mana golongan belia seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf dan ramai lagi yang ketika itu menjadi penggerak dan berjihad dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada suasana semasa, bagaimana sejarah lampau ini dapat kita ulangi semula jika sebahagian besar daripada golongan belia tidak mempunyai kesedaran untuk memajukan diri serta negara. Sehubungan dengan itu, dalam usaha bagi mencapai matlamat belia sebagai cerminan masa hadapan negara, golongan ini perlulah meletakkan diri mereka sebagai penggerak dan pembina tamadun yang unggul serta dihormati masyarakat dunia. Persis kata peribahasa, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pendek kata, golongan belia hari ini perlulah menunaikan tanggungjawab mereka yang boleh menjamin masa depan negara itu dengan cemerlang. Sidang hadirin yang penuh intelektual, sebelum saya menoktahkan pidato ini, ingin saya tegaskan bahawa tanpa golongan belia, negara sukar untuk meneruskan kelangsungan kemajuan. Semangat juang luar biasa golongan belia seperti akar yang menguatkan pasak pohon negara. Sumbang bakti golongan belia ini menjadi kekuatan dalaman dalam membangunkan negara, tidak kira ruang lingkup politik, ekonomi maupun sosio-budaya. Segala peranan dan tanggungjawab belia diharap dapat memajukan negara yang bertamadun, yakni lahiriah serta rohaniah masyarakatnya. Bebaskan diri belia daripada kancah maksiat yang boleh meranakkan jati diri mereka. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.